Kali ni Ellie buat kek ogura harimau Malaya. Nampak tu corak dia. So Ellie akan tunjukkan macam mana korang boleh buat kek ogura yang lembut ni dengan corak harimaunya dan tips untuk bagi kek tu tak pecah dekat atas. Kek ni memang inspirasinya daripada Cik Mori kita. Kan macam harimau tu. Harimau pendek lah tapi. So first kali apa yang korang perlu buat adalah korang kena asingkan korang punya kuning telur dan juga putih telur. Sebab tu lah kita punya kek ni lembut. Kita kena pukulkan dia asing. Ambilkan kita punya kuning telur tu, masukkan sebiji telur. Yang ni campur sekali dengan dia punya putih telur tu lah. Kemudian kita akan pukulkan kita punya kuning telur ni sampailah dia kembang. Bila dah kembang sedikit, kita masukkan sedikit minyak masakan. Masukkan dia sedikit demi sedikit sampailah dia sebati elok. Dan lepas tu kita masukkan sedikit susu untuk bagi lemak sikit. Dan juga esen vanila. Ini untuk bagi kita punya kek wangi lah sebab banyak sangat telur kan. Kemudian kita boleh masukkan kita punya bahan kering kita. Jangan lupa ayakkan tepung kita tu sebelum masuk. Kalau tidak nanti korang punya adunan tu jadi lampi-lampi betul lah. Ellie bahagikan tepung ni kepada 2 bahagian. Lepas tu pukul. Dan kemudian Ellie masukkan yang seterusnya. Dan Ellie foldkan dia macam ni. Campurkan dia sampailah dia sebati. Dan Ellie masukkan sedikit garam lah untuk naikkan rasa kek tu. Kalau korang suka video macam ni, buat kek-kek comel macam ni kan, jangan lupa untuk like video ni dan follow, subscribe channel Basically. Okay? Kita akan buat kita punya telur putih pula. Pukulkan dia sampai dia kembang sedikit dan masukkan cream of tartar. Kalau korang tak ada pun tak apa, tapi lagi elok adalah sebab dia menstabilkan korang punya meringue tu nanti. Dan bolehlah masuk kita punya gula. Masukkan dulu separuh. Pukulkan dia sampai kembang sikit. Lepas tu barulah masuk sehabisnya. Nak tahu sama ada korang punya meringue ni dah siap ke tak? Dia tak boleh mengalir lembik macam ni. Dia kena bila korang tarik tu, dia macam ada peak. Lepas tu dia full macam tu. Faham tak? Okay, so sekarang ni kita punya telur putih dah pukul. Kita ambil balik kita punya adunan telur kuning kita tadi tu. Kita nak campurkan telur kuning ni ke dalam telur putih. Tapi kita tak masuk semua tau. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Masukkan kita punya meringue tu ke dalam adunan kuning telur kita supaya nanti dia lagi senang sebati. Jangan dahaka, ikut je. Bila dah sebati elok, barulah kita masukkan sedikit adunan kuning telur kita tu ke dalam meringue. Jangan masuk semua, masukkan sedikit demi sedikit. Dan nak diingatkan bila korang nak pukul tu, janganlah pukul macam nak pukul kompang tu. Foldkan dia macam ni. Maksudnya kita lipatkan kita punya adunan macam ni supaya adunan kek kita tu tak bantat. Maksudnya udara dekat dalam tu masih terkandung dekat dalam tu. Barulah kek korang tu lembut, gebu. Kalau tidak padat lah kalau pukul kuat-kuat sangat. Korang nak dia sebati elok sampailah warna dia macam ni. Sekarang ni adunan kek kita dah siap. Kita nak bahagikan kepada 2 bahagian. Satu warna coklat ataupun warna hitam. Satu lagi tu adalah warna oranye. So sekarang ni kita dah ready untuk colorkan adunan kita. Bahagikan dia. Dan untuk bahagian yang warna coklat ataupun warna gelap tu, Ellie masukkan serbuk koko. Kalau korang nak pakai serbuk bambu pun boleh. Tapi Ellie lagi suka koko lah sebab dia lagi sedap kan. Masukkan sedikit air supaya dia likat macam ni. Jangan terlampau cair, jangan terlampau pekat. Untuk warna oranye pula, ambilkan sedikit adunan kek tu. Kita akan masukkan pewarna-warna oranye. Tapi sebab Ellie tak ada, Ellie ambilkan warna kuning dan juga warna merah. Kuning betul ke ni? Betul lah warna kuning Macam warna oranye pula. So Ellie masukkan sedikit warna merah. Tapi Ellie tak tunjuk dekat dalam ni. Sukatan Ellie akan letakkan dekat dalam resepi. Resepi ada dekat dalam description, okay? So dah siap dah kita punya colouring kita. Jadi kita bolehlah start untuk colour-colourkan kita punya adunan ni. Kalau lah korang nak rasa coklat tu lagi masukkan sedikit coklat Imalco. Kalau tak ada pun tak apa. Dah campur elok yang warna coklat ni. Jangan lupa untuk campurkan kita punya yang warna oranye tu pula. Okay. Jangan lupa teknik fold tu kena buat juga kat sini. Jangan pukulkan dia terlalu kuat. Okay. Dua-dua adunan kita dah siap. So sekarang ni kita nak masukkan dekat dalam bekas kita. So Ellie pakai bekas kek ni. Greasekan sikit dengan margarine. Kalau kata korang nak pakai minyak pun boleh. Lepas tu letakkan ketan minyak ni. Supaya nanti senang lah nak bawa keluar. Sekarang ni kita nak buat kita punya corak harimau tu. So sekarang ni kita dah bolehlah mula untuk masukkan adunan. Untuk buatkan corak harimau tu. Mula-mula Ellie akan masukkan yang warna oranye dulu. Kita masukkan 3 sudu besar. Kemudian barulah kita selangkan dengan yang warna coklat. Yang warna coklat tu
Make sure korang letakkan betul-betul dekat tengah. Janganlah ke tepi kanan kiri. Kan bila korang dah campur apa semua tu, jangan lupa untuk ketuk-ketuk, goyang-goyangkan dia sikit supaya udara dekat dalam tu akan keluar. So ulangkan proses ni sampailah korang punya adunan tu habis. Dan jangan lupa untuk letakkan kita punya adunan tu betul-betul kat tengah. Dan jangan korang tekan pula masuk sudu tu ya. Nanti habislah corak dekat dalam tu. Janganlah korang risau sangat pasal kalau dah termenitik ke kiri ke kanan tu. Tak apa, dekat atas tu bukan kisah sangat. Yang penting adalah corak dia dekat dalam. Dan jangan lupa juga untuk ketuk-ketukkan dia sedikit. Ketukkan dia pun pelan-pelan aja. Dan untuk masak ni, Ellie akan pakaikan teknik water bath. Water bath ni adalah bila kita ambilkan air mendidih, letakkan dekat atas tray ataupun tray tu dekat bawah dekat dalam oven. Air tu kena air mendidih dan kita bakarkan kita punya kek pada suhu 150 Celsius selama 50 ke 1 jam 15 minit. Yang ini korang kena monitor lah sebab kena tengok oven masing-masing lain kan. Bila korang cucuk daripada tepi tu dan korang check kek korang tu clear, tak ada keluar macam adunan kek yang melekit tu, maksudnya kek korang dah masak. Yang penting dia punya atas tu tak pecah. Dan jangan lupa untuk sejukkan kita punya kek kita sekejap. Sekarang ni bila dia dah sejuk kan, kita boleh bawa keluar daripada bekas ni. Kek Ogura ni dia memang lembut gila. Tak boleh kasar-kasar, takut nanti tak pasal-pasal nanti dia terpecah pula. So korang memang kena handlekan kek ni baik-baik lah sebab tak pasal-pasal nanti pecah pula. Dah siap dah kek Ogura Harimau Malaya kita. Hui, tengok dia punya permukaan tu tak pecah langsung. Yang itu kita nak tu barulah cantik kan. Jom kita potong. Tengok tu potong pun punya lah lembut kan. Jom kita tengok macam mana rupa dekat dalam dia. Nampak belang tu. Geram aku. Dah macam mori lah pula. Dengan cantiknya, dengan lembutnya. Nak tengok betapa lembut? Senang je nak carikan. Senang je kan nak buat kek Ogura Harimau Malaya ni. Nak makan dia saja ke ataupun nak buat minum petang, sedap gila. Kalau lah kek Ogura Harimau Malaya ni terlalu garang untuk korang, cubalah tengok resepi kek zebra versi diet. Seperti biasa, ia adalah rendah karbo dan juga gluten free. Dan Ellie tak pakai pewarna langsung. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan follow channel Basically. Selamat mencuba. Bye-bye.